Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Dr. Abdul Hakim Muhad, ingin berkongsi cetusan idea hasil daripada kajian yang dilakukan berkenaan dengan perpaduan sosial di Malaysia. Pada sesi perkongsian kali ini, saya akan bercakap tentang kerangka teori penglibatan NGO Malaysia dalam perpaduan sosial. Sebagaimana kita sedia maklum, dewasa ini masyarakat di negara ini semakin merasai kehadiran pelbagai NGO yang menjalankan pelbagai program di tempat mereka. NGO ini terdiri daripada beberapa kategori seperti NGO sukan, NGO budaya, NGO agama, NGO belia dan sebagainya. Mereka giat menjalankan aktiviti sama ada kepada ahli-ahli yang berdaftar dengan mereka atau masyarakat lain yang bukan ahli. Kemudahan perhubungan yang ada pada hari ini seperti internet dan media sosial, juga aplikasi-aplikasi WhatsApp, Facebook, Telegram telah merancangkan lagi aktiviti-aktiviti NGO yang mereka jalankan. Baik, mari kita melihat apa itu NGO sebenarnya. NGO merupakan organisasi sukarelawan yang tidak berkepentingan politik mahupun keuntungan dalam memberi khidmat terhadap masyarakat, sama ada dalam bentuk bantuan, servis ataupun memantapkan sesuatu polisi awam. Hasil kajian terdahulu mendapati bahawa NGO dapat mengukuhkan kesepaduan sosial dengan membina norma mengambil berat, bersifat prihatin dan menyumbang kepada masyarakat. Persoalannya, bagaimana pula keadaan di Malaysia? Bagi mendapatkan kepastian tentang situasi di negara ini, pengkaji telah melakukan kajian yang sama di negara ini bermula pada tahun 2016, iaitu di negeri Sabah. Kajian yang kedua pula dilakukan pada tahun 2019 di Semenanjung Malaysia. Hasil kajian mendapati bahawa NGO di Malaysia turut berperanan dalam memupuk perpaduan sosial dengan menerapkan elemen perpaduan dalam program yang mereka anjurkan. Hasil daripada kajian yang dilakukan, satu kerangka teori penglibatan NGO Malaysia dalam perpaduan nasional telah dihasilkan. Kerangka teori ini menggunakan pandangan Woolley 1998 berkaitan elemen kesepaduan dalam program NGO dan juga pandangan Samsul Amri 2012 tentang elemen perpaduan dalam program NGO. Menurut teori kesepaduan sosial Woolley 1998, terdapat 3 dimensi penentu kesepaduan, iaitu yang pertamanya, ketiadaan pengasingan sosial, yang kedua, kualiti dan kuantiti interaksi dan hubungan dalam masyarakat, dan yang ketiga, perkongsian nilai dan memahami antara satu sama lain di dalam sesebuah masyarakat yang mungkin berbeza latar belakang budaya dan kepercayaan. Manakala pandangan Samsul Amri 2012 pula menyatakan bahawa perpaduan adalah sebagai suatu kesamaan dan kesatuan dalam membentuk identiti nasional seperti satu bangsa, satu agama, satu bahasa dan satu negara. Melihat dalam konteks negara berbilang kaum, etnik dan agama, adalah hampir mustahil perkara ini dapat dicapai. Oleh itu, konsep perpaduan yang dicadangkan adalah perpaduan dalam kepelbagaian, ataupun dikenali sebagai unity in diversity. Terdapat 3 perspektif perpaduan dalam pelbagaian yang diperkenalkan oleh Samsul Amri 2012, iaitu dari segi psikologi sosial, cara kesatuan merentas pemisah fizikal dan psikologikal. Yang kedua, antropologi sosial,
iaitu merangkumi aspek epistemologi dengan menganalisis bagaimana manusia mengurus abstrak dan nyata serta perbezaan sosial sedia ada dalam membentuk identiti nasional. Dan yang ketiga, ontologi, iaitu mengurus dan menyusun perbezaan untuk mewujudkan keadaan aman dan stabil bagi meraih kesenangan dan kemewahan material. Gabungan pandangan Woolley 1998 dan juga Samsul Amri 2012, maka terhasillah satu kerangka teori penglibatan NGO Malaysia dalam perpaduan sosial. Kerangka teori ini merupakan satu inovasi idea yang dapat menjelaskan tentang konstruk kesepaduan yang diletakkan sebagai prasyarat kepada konstruk perpaduan berdasarkan proses perpaduan dalam konteks masyarakat Malaysia. Manakala konsep perpaduan yang dicadangkan adalah dalam kerangka perpaduan dalam kepelbagaian, iaitu bukan perpaduan secara mutlak yang membentuk satu identiti bangsa negara. Kerangka teori ini dapat menjelaskan tentang bagaimana NGO di negara ini boleh memainkan peranan yang berkesan dalam merealisasikan kesatuan dalam masyarakat pelbagai di negara ini. Kerangka teori ini juga boleh dijadikan panduan gerak kerja oleh Jabatan Perpaduan Negara dan agensi kerajaan yang terlibat dengan agenda perpaduan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.